Kembali bersama Base Malaysia mendepani ekonomi baharu. Mengupas lanjut topik ini, kita bersama tetamu dalam talian Ketua Penyelidik Fakulti Perniagaan dan Undang-Undang Taylor University, Profesor Dr. Hafizali Iqbal Hussein. Prof, mungkin boleh mulakan dengan pemerhatian Prof mengenai bidang tumpuan ekonomi baharu di bawah Kerajaan Madani ketika ini yang Prof lihat berpotensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya pada tahun 2024. Baik, terima kasih. Pada pandangan saya, bidang tumpuan yang mampu untuk memacu pertumbuhan ekonomi pada tahun ini adalah terdapat dua bidang utama. Yang pertamanya adalah berdasarkan inisiatif untuk meneraju Malaysia sebagai satu destinasi pelaburan pilihan untuk menjadi peneraju ekonomi di Asia. Ini akan membolehkan peningkatan daya saing dan memastikan segala aktiviti dan industri yang bertaraf global di Malaysia untuk terus berkembang. Ini adalah bertujuan untuk membolehkan industri yang berteraskan digital dan juga inovasi dan juga untuk memastikan Malaysia ataupun kedudukan Malaysia sebagai peneraju di dalam ekonomi Islam pada peringkat ataupun pada persada global diteruskan. Yang keduanya pada pandangan saya yang akan memastikan kemampanan ekonomi negara adalah peningkatan darjah hidup rakyat. Ini adalah dengan terdapatnya peluang pekerjaan yang bermakna dan juga peralihan kepada rakyat yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Ini membolehkan rakyat mempunyai kesaksamaan peluang. Ini dan juga terdapatnya akses sejagat di dalam bidang pendidikan, di dalam bidang kesihatan dan juga mempunyai akses kepada kemudahan asas yang bertaraf dunia. Di samping itu, untuk meningkatkan darjah hidup rakyat, terdapat juga tumpuan kepada peningkatan ataupun penambahbaikan perlindungan sosial yang merangkumi semua lapisan masyarakat. Dan Prof, apa mungkin isu dan cabaran bidang ekonomi baharu di dalam negara ketika ini yang Prof mahu lihat perlu ditangani segera? Pada pandangan saya terdapat tiga dari segi aspek itu. Yang pertamanya untuk memastikan Malaysia terus mempunyai keupayaan untuk menjadi satu ekonomi yang kukuh di peringkat ASEAN, iaitu memastikan agenda serantau. Ini membolehkan integrasi ekonomi negara dengan negara-negara jiran. Jadi di sini terdapatnya peluang untuk syarikat tempatan untuk menembusi pasaran ASEAN. Yang keduanya memperkukuhkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Cabarannya di sini adalah untuk mempromosikan Malaysia untuk menjadi satu destinasi utama bagi menarik pelaburan masuk. Dan di sini terdapatnya keperluan ataupun perlunya usaha dan inisiatif untuk menaik taraf infrastruktur yang lebih berdaya tahan dan mampan, terutamanya di kawasan perindustrian. Yang ketiganya adalah syarikat pemula tempatan. Kebanyakannya masih belum mencapai satu peringkat yang boleh diantarabangsakan. Ini akan memerlukan pelaburan terutama dari pihak GRC untuk memacu pelaburan langsung tempatan ataupun direct domestic investment untuk melahirkan lebih banyak syarikat pemula tempatan yang akan mencapai status unicorn. Dan Prof, kalau menyebut mengenai inisiatif-inisiatif kerajaan untuk menarik pelaburan dan meningkatkan penyertaan Malaysia dalam bidang ekonomi baharu, apa antara inisiatif-inisiatif yang menarik perhatian Prof? Okey, dari segi inisiatif tersebut, kita lihat di bawah konsep Malaysia Madani yang merupakan satu visi jangka panjang yang mana berlandaskan tiga tekad utama. Yang pertamanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga mampan yang bertujuan untuk mengurangkan jurang ketidaksamaan melalui keadilan sosial. Yang keduanya berlakunya penambahbaikan institusi yang mana akan membolehkan sektor perniagaan terus disokong dan juga memenuhi keperluan rakyat. Di sini terdapat satu keperluan ataupun satu penekanan terhadap
ya, perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Yang ketiganya adalah melalui tata kelola yang baik, ya. Ini akan membolehkan berlakunya peningkatan kecekapan, ya, dan juga peningkatan berkesanan di mana melibatkan penyampaian perkhidmatan awam. Ketiga-tiga tekad ini mempunyai satu tujuan untuk membolehkan rakyat terus menikmati, ya, pembangunan ekonomi di samping mengurangkan kesan kenaikan kos sara hidup. Dan untuk itu, Prof, apa antara peluang ataupun langkah-langkah yang boleh diambil oleh rakyat Malaysia dalam memastikan mereka tidak terlepas peluang dalam bidang ekonomi baharu ini? Jadi dari segi peluang, ya, kita melihat bahawa kerajaan telah ataupun dari segi ekonomi nasional terdapatnya satu inisiatif untuk pelaksanaan model gaji yang baru, ya, yang berteraskan progresif dan bukan lagi menumpu kepada satu lantai, ya, di mana gaji minimum. Pelaksanaan model gaji progresif ni mempunyai tujuan, ya, untuk meningkatkan peratusan pampasan pekerja, ya, ataupun di share of labour, return for labour kepada 45% daripada KDNK ataupun GDP, ya. Ini adalah untuk membolehkan rakyat menikmati peningkatan ekonomi dan juga mengurangkan jurang di antara pendapatan dari segi rakyat Malaysia dengan negara yang maju, ya. Yang keduanya, peluang terdapat untuk berlakunya satu kesaksamaan peluang, ya. Ini akan mengurangkan ketidaksamaan yang merentasi semua lapisan masyarakat sama ada dari segi jantina, bangsa ataupun latar belakang sosioekonomi. Ini akan menjamin, ya, pertumbuhan yang lebih inklusif. Dan akhirnya pada pandangan saya terdapatnya peluang untuk menikmati perkhidmatan kesihatan, ya. Jadi dari situ rakyat perlulah menerima perolehan kepada kendiri untuk membolehkan kita lebih kepada konsep pencegahan penyakit, ya, bagi memastikan perkhidmatan kesihatan terus mampan. Baik, perkongsian mengenai mendepani ekonomi baharu itu mengakhiri Base Malaysia edisi Khamis. Terima kasih Prof untuk perkongsian pandangan itu dan terima kasih juga kerana bersama kami sepanjang 15 minit yang lalu. Saya Hazel Desmond, salam.